Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kami akan membentangkan tentang konsep Abdullah dan Khalifah Allah serta penghayatan dalam kehidupan di bawah subjek PPPY 1192 bagi subjek akhlak tasawuf. Dan ini dikendalikan oleh Prof. Madya Dr. Fauzi Naim bin Badaruddin. Saya Nur Aina Warnabila binti Muhammad Sahid, nombor matrik A 176363, insya-Allah akan membentangkan bahagian pengenalan. Bahagian pengenalan merangkumi definisi Abdullah, peranan ataupun tanggungjawab Abdullah serta sifat baik Abdullah. Kita mula dengan konsep Abdullah. Manusia ini adalah makhluk yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini demikian kerana darjat ketakwaannya itu mempunyai nilai dan tugas-tugas tertentu dalam memanai hidup dan kehidupannya. Definisi ini diambil daripada Pondok Pesantren Al-Munawwar. Oleh yang demikian, manusia ini sememangnya layak dan diraih untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan kepada definisi di atas, dapat diketahui bahawa di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman pada surah Al-Furqan ayat 63 hingga 65. Mafhumnya, dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Dan orang-orang yang berkata, Ya Tuhan kami, jauhkan azab Jahannam daripada kami. Sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal. Menurut daripada penafsiran ayat di atas telah ditunjukkan bahawa hamba Allah itu seharusnya memiliki sifat dan kepribadian yang baik dan mulia dan bukan hanya tertumpu pada suatu amal ibadat sahaja ataupun satu perbuatan yang dilakukan sahaja. Jadi di sini saya dapat simpulkan bahawa semua manusia itu adalah hamba Allah dan diwajibkan ke atasnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan perkara yang disuruh dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya adalah peranan atau tanggungjawab Abdullah. Setiap manusia yang diciptakan dan dilahirkan ke atas muka bumi ini adalah hamba kepada Allah yang Maha Pencipta. Hal ini demikian kerana setiap yang diciptakan itu adalah hamba kepada yang menciptakan. Oleh yang demikian, manusia itu tidak berkuasa ke atas apa-apa melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana Allah Subhanahu wa taala lah yang berhak menjadikan dan menciptakan segala sesuatu. Justeru manusia bertanggungjawab ke atas pencipta iaitu Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala seperti solat, berpuasa, berzikir, mengingatinya. Justru itu semua nabi dan rasul yang telah diutuskan oleh Allah adalah mempunyai risalah seruan yang sama, iaitu untuk menyampaikan ajaran Islam yang sebenar dan menyeru kepada semua manusia untuk menyembah Allah yang satu dan janganlah sesekali menyekutukannya. Selain itu, beberapa ulama kitab tafsir juga turut membahaskan perkara ini tentang kebertanggungjawabban manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dibuktikan dalam kitab Ubudiyah yang menyatakan bahawa ibadah asal maknanya kehinaan, tetapi ibadah yang diperintahkan oleh Allah atau yang disyaratkan ke atas manusia merangkumi makna kehinaan dan kecintaan bersama, iaitu kemuncak kehinaan diri seseorang apabila berhadapan dengan Allah dan kemuncak kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ahli tafsir iaitu seperti At-Tabari juga menjelaskan berkenaan dengan maksud ibadah kepada Allah adalah khusyuk kepadanya, merendah diri dan tetap hati kepada Allah. Jasad dan hati seseorang itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala.
Akhir sekali adalah sifat baik Abdullah. Setiap manusia tidak akan terlepas dari menempuh pelbagai ujian kesulitan. Namun, ia terpulang kepada hati seseorang untuk bersabar dalam menempuh ujian tersebut. Jika hatinya itu hanya mengingat Allah, nescaya walau sebesar mana dugaan dan ujian yang diterima, maka ia mampu untuk melaksanakan dan menempuhnya. Namun begitu, jika seseorang itu imannya lemah dan hatinya tidak sentiasa mengingati Allah, pasti mereka tidak kuat untuk mendepani ujian tersebut. Perkara ini membawa maksud yang sama dengan apabila seseorang mempunyai hati yang bersih, maka mereka akan merasa tenang melalui kehidupan ini. Oleh itu, walau apapun keadaan seseorang apabila diuji dengan pelbagai ujian, dugaan serta cabaran, maka hendaklah sentiasa terbuka dengan hati yang lapang dan tenang dalam menghadapi kesusahan dan kesulitannya. Di sini saya ada menerangkan sedikit tentang sifat baik Abdullah, iaitu yang pertama adalah sentiasa melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti solat, berzikir, bersedekah dan sentiasa bangun pada waktu malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah menjaga hubungan baik sesama manusia dan seluruh makhluk di muka bumi. Dan yang ketiga adalah mempersiapkan diri dengan menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik, iaitu hamba yang soleh, beriman dan bertakwa kepada Allah adalah jasad dan hatinya sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala walau apapun setiap pekerjaan yang dilakukan. Dan yang terakhir adalah tabah dan sabar dalam menghadapi ujian dan dugaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amirah binti Abdul Aziz, nombor matriks A174156. Baiklah, pada hari ini saya akan meneruskan sesi pembentangan akhlak tasawuf tugasan kedua untuk menerangkan tentang sifat buruk Abdul Allah dan menyatakan tentang definisi khalifah. Baiklah, pada sesi pembentangan sebelum ini kita telah jelas kerana diterangkan tentang definisi Abdul Allah dan dinyatakan tentang sifat baik hamba Allah tersebut. Oleh yang demikian, pada kali ini kita akan menelusuri tentang sifat buruk hamba Allah seperti mana yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Sebelum itu, kita akan menelusuri apakah yang dimaksudkan dengan manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicipta dengan penuh rahmat dan kasih sayang. Malah, penciptaan manusia itu bukanlah sesuatu yang sia-sia kerana manusia itu dicipta dengan penuh teliti dan teratur. Seperti mana dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14 yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu daripada pati yang berasal daripada tanah. Kemudian kami jadikan pati itu setitis air benih yang kukuh pada penetapan. Kemudian kami ciptakan air benih itu menjadi segumpal darah yang beku. Lalu kami ciptakan darah beku itu kepada seketul daging. Kemudian kami ciptakan daging itu kepada beberapa tulang. Kemudian kami balut tulang itu dengan daging. Maka setelah sempurna kejadian itu, kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta. Di samping itu, manusia adalah satu-satunya makhluk yang dikurniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala akal untuk berfikir ke arah jalan yang benar ataupun sebaliknya. Itu semua bergantung kepada manusia itu sendiri. Oleh yang demikian, kita sepatutnya sentiasa bersyukur dan menghargai segala pemberian nikmat yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Ranti Wijaya, manusia adalah makhluk sosial yang lemah fitrahnya. Hal ini kerana manusia sentiasa mengharap akan pertolongan di antara satu sama lain, mahupun terhadap alam, apatah lagi terhadap Tuhan penciptanya, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertolongan di sini bermaksud manusia memerlukan di antara di dalam hubungan politik
sosial dan ekonomi. Malah dari segi fizikal dan rohani. Walau bagaimanapun, itu bukanlah alasan untuk bertingkah laku negatif kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kepada manusia. Oleh yang demikian, tingkah laku negatif ini adalah sebagai langkah untuk seorang hamba Allah itu sentiasa bermuhasabah dan menjadikan ianya sebagai refleksi diri dalam usaha mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, terdapat beberapa sifat-sifat negatif seperti mana yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Antaranya ialah megah dan lalai. Yang kedua, bersedih hati. Yang ketiga, manusia itu adalah pelupa, sentiasa berkeluh kesah dan buruk sangka. Dan yang keempat adalah sentiasa berangan-angan. Baiklah, kita pergi kepada sifat yang pertama iaitu megah dan lalai. Manusia itu adalah sifatnya suka bermegah-megah. Seperti mana dalam surah At-Takasur ayat yang pertama, maksudnya bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Sesungguhnya manusia itu tidak lari daripada membuat kesilapan. Oleh yang demikian, perkara-perkara kecil seperti ini perlu dijaga untuk memelihara dan memperbaiki nilai sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malah sebagai seorang manusia, kita janganlah menyalahkan syaitan sebagai penyebab untuk menafikan kemahuan jiwa nafsu yang serakah untuk menutupi aib dan kesalahan kita sendiri. Hal ini kerana, seperti mana dalam surah An-Nisa ayat yang ke-79, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kebaikan apa yang kamu perolehi, semuanya adalah daripada sisi Allah. Manakala apa jua keburukan yang menimpa adalah daripada kesalahan kamu sendiri. Dan kami utus Nabi Muhammad sebagai Rasul. Cukuplah Allah menjadi saksi. Selain itu, segala ujian dan musibah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita adalah sebagai satu pengajaran. Kerana setiap manusia itu pasti akan diuji, sedangkan Nabi serta umat yang terdahulu juga diuji. Apatah lagi manusia yang memang dicipta untuk mentauhid dan memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini seperti mana dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan ketiga, mafhumnya, yang bermaksud, apakah manusia itu menyangka bahawa mereka akan dibiarkan saja dengan mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentang orang-orang yang benar dan orang-orang yang berdusta. Seterusnya, apabila manusia itu dilanda dan dibadai suatu ujian atau sesuatu musibah, janganlah manusia itu bersedih hati kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak mendatangkan sesuatu itu dengan sia-sia. Malah kita perlu hadapi ujian itu dengan penuh sabar dan syukur kerana di sebalik sesuatu pasti ada hikmah yang dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-62 ada menyebut, sesungguhnya orang-orang mukmin, Yahudi, Nasrani dan Syabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada kekhawatiran dan tidak pula mereka bersedih hati. Di samping itu, Allah akan menambahkan lagi kebaikan kepada hamba-Nya yang ikhlas dan sentiasa bersyukur. Seperti mana dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7 yang maksudnya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, akan kutambah nikmat kepadamu. Jika kamu mengingkari, maka ingatlah bahawa azabku amat pedih. Di samping itu, kita beralih kepada sifat negatif yang ketiga seperti mana disebut dalam Al-Quran yang terdapat dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-8 yang menunjukkan manusia itu adalah pelupa. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman bermaksud, dan apabila manusia itu ditimpa kemudaratan, dia memohon pertolongan daripada Tuhannya dengan kembali kepadanya. Kemudian apabila Tuhan memberikan nikmat kepadanya, maka lupalah dia akan kemudaratan yang pernah berdoa kepada Allah untuk menghilangkannya.
Sebelum itu, mereka mengadakan sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Dan katakanlah, bersenang-senanglah dengan kekafiranmu itu sementara waktu. Sesungguhnya kamu termasuk dalam ahli neraka. Oleh yang demikian, apabila kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah kita menyangka, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kesemuanya itu adalah berpunca daripada kelemahan manusia itu sendiri. Hal ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala banyak menyatakan di dalam Al-Quran bahawa manusia itu adalah manusia yang kufur nikmat. Seperti mana dalam surah Al-Isra ayat yang ke-83, maksudnya, dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, maka berpalinglah dia dan membelakangkan dengan sombong, dan apabila ditimpa kesusahan, nescaya dia berputus asa. Oleh yang demikian, sepatutnya kita tidak berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha mengetahui tentang segala sesuatu. Akhir sekali, sifat negatif yang terdapat di dalam Al-Quran yang mungkin dipandang enteng dan remeh oleh manusia yang memberikan sifat bahaya yang akan merosakkan hati ialah berangan-angan dan taksub mendapatkan pujian seperti mana dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-72, maksudnya. Orang-orang munafik itu memanggil mereka, iaitu orang-orang mukmin, seraya berkata, "Bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu?" Mereka menjawab, "Benar, tapi kamu mencelakan dirimu sendiri dengan menunggu kehancuran kami. Dan kamu ragu-ragu setelah ditipu oleh angan-angan kosong sehingga datanglah ketetapan Allah dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh syaitan yang amat penipu." Oleh yang demikian, kita seharusnya berhati-hati dengan janganlah melampaui batas sehingga mencampakkan diri ke arah kebinasaan. Oleh yang demikian, sebagai seorang manusia yang fitrah semula jadinya adalah lemah, maka seharusnya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh pengharapan dan ketakwaan dan diselaraskan dengan konsep ihsan, iaitu sembahlah Allah seolah-olah kamu melihatnya, walaupun kamu tidak melihatnya. Sesungguhnya Allah itu Maha melihat. Selain itu, sentiasa berpegang teguh kepada syariat dan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu Al-Quran dan Hadis. Oleh yang demikian, Allah Subhanahu Wa Taala mengutus para nabi sebagai peringatan dan petunjuk untuk membentuk seorang manusia yang bertakwa serta umat yang dirahmati di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh yang demikian, kita beralih pula kepada definisi khalifah. Siapakah dan apakah yang dimaksudkan dengan khalifah? Khalifah bermaksud wakil atau pengganti pemimpin kepada umat Islam selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Selain itu, mereka juga digelar sebagai Amir Al-Mu'minin, iaitu pemimpin orang-orang beriman. Di antara khalifah tersebut adalah Saidina Abu Bakar As-Siddiq, Saidina Umar Al-Khattab, Saidina Uthman bin Affan dan Saidina Ali. Selain itu, mereka juga dikenali sebagai Khulafa Ar-Rashidin. Matlamat utama seorang khalifah adalah untuk menyambung perjuangan para nabi dan rasul dalam menegakkan kebenaran dan membentuk peribadi seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bertakwa dengan sepenuh keimanan. Hal ini kerana setiap makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di langit maupun di bumi, semuanya wajib beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana di dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56, maksudnya, "Tidaklah aku jadikan jin dan manusia itu melainkan hanya untuk beribadah kepadaku." Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mari kita pergi pula kepada peranan khalifah. Manusia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baik kejadian sehingga makhluk ciptaan Allah yang lain tidak dapat menandingi keistimewaan manusia.
Mereka telah dilantik oleh Allah menjadi khalifah di muka bumi ini, memegang amanah yang cukup besar, yakni menjadi pemerintah bagi mentadbir, mengurus dan memakmurkan muka bumi ini dengan menjalankan syariah Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada di peringkat peribadi, keluarga, masyarakat dan juga negara. Peranan khalifah yang paling utama semestinya tanggungjawab terhadap pencipta kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, peranan khalifah sesama manusia berpecah kepada banyak bahagiannya. Yang pertama, peranan tanggungjawab kepada diri sendiri. Kedua, tanggungjawab kepada keluarga. Ketiga, tanggungjawab kepada ibu bapa. Keempat, tanggungjawab kepada alam. Kelima, tanggungjawab kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah tanggungjawab kepada negara. Baiklah, kita pergi kepada huraian yang pertama, iaitu tanggungjawab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Peranan utama bagi manusia sebagai khalifah di muka bumi ini ialah bertanggungjawab sebagai khalifah kepadanya. Manusia mestilah menjadi hamba Allah yang mengenalinya sebagai Tuhan yang Esa dan tunduk patuh serta beribadah kepadanya. Adalah menjadi tanggungjawab manusia mencari hidayah dan petunjuk untuk keluar dari lembah kesesatan yang membelenggu dunia masa kini. Kita sebagai manusia haruslah memenuhi masa kehidupan di dunia dengan melakukan ibadah kepada Allah sebagai tanda seorang hamba. Seterusnya, tanggungjawab sesama manusia, iaitu tanggungjawab terhadap diri sendiri. Diri sendiri adalah amanah yang Allah berikan kepada kita untuk menjaganya sebaik-baiknya. Segala amal ibadat perlulah kita laksanakan dengan bersungguh-sungguh dan seikhlas hati. Amanah ini termasuklah menjadi seorang hamba yang taat, menjauhi kemurkaannya serta menjauhi perkara-perkara yang membinasakan diri sendiri. Hal ini kerana setiap amanah yang dipikul oleh kita sekarang, tidak kiralah sebesar sekecil mana sekalipun, pastinya ia akan disoal di akhirat kelak. Seterusnya, kita pergi pula kepada tanggungjawab terhadap keluarga. Tanggungjawab ini khusus kepada bapa yang dipertanggungjawabkan dalam silsilah keluarganya menjadi ketua yang berperanan penting dalam pelbagai perkara. Antaranya ialah memberi bimbingan agama kepada isteri dan anak-anak. Menjadi tanggungjawab bapa untuk membawa isteri dan anak-anaknya menuju cara hidup Islam yang jitu dan unggul. Bapa juga perlulah mengajar dan menunjukkan akhlak yang baik kepada anak dan isterinya. Bapa juga bertanggungjawab memberi galakan dan dorongan kepada anak-anak dalam mencapai kejayaan, lebih-lebih lagi dalam pelajaran. Seterusnya, kita pergi pula kepada tanggungjawab khalifah terhadap ibu bapa. Setiap anak mempunyai amanah yang besar kepada ibu bapa mereka. Anak-anak haruslah berbakti kepada orang tua mereka, tidak kiralah mereka masih hidup ataupun meninggal dunia. Antara cara yang kita boleh buat untuk berbakti kepada ibu bapa semasa hayat mereka ialah mentaati mereka selagi mana ia tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai seorang anak yang soleh dan solehah, kita perlulah bersikap lemah lembut dan sopan santun kepada mereka. Janganlah sesekali bersikap kasar kerana ia membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Peranan khalifah yang keempat adalah bertanggungjawab terhadap masyarakat. Manusia tidak boleh hidup tanpa wujudnya anggota masyarakat yang lain. Masyarakat memainkan peranan penting dalam membentuk sesebuah negara yang aman damai dan harmoni. Sebagai khalifah, kita berperanan menyemai nilai-nilai murni di dalam diri masyarakat sekeliling. Kita mestilah menunjukkan contoh tauladan yang terbaik kepada masyarakat tanpa mengira kaum, bangsa dan juga agama. Seterusnya, tanggungjawab terhadap alam juga termasuk dalam peranan khalifah di muka bumi ini. Alam semesta adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai banyak rahsia dan keindahannya yang tersendiri. Alam semesta adalah sebagai bukti kebesarannya yang Maha Pencipta segala macam haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan. Di samping, alam semesta juga memenuhi kebajikan manusia. Manusia sepatutnya bersama-sama bertanggungjawab membantas pencemaran alam dan menjaga serta memeliharanya. Banyak cara yang boleh kita praktikan. Antaranya ialah memelihara dan mengendalikannya dengan baik. Peranan yang terakhir sebagai khalifah Allah adalah memegang tanggungjawab terhadap negara. Sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, sudah menjadi tanggungjawab kita mempertahankan negara dari ancaman musuh yang mendatang.
Seorang khalifah atau pemerintah mestilah memiliki sifat-sifat yang mulia seperti amanah, adil, tegas dan bijaksana bagi menjadikan rakyat dan negaranya maju. Pemimpin yang baik pastinya akan melahirkan rakyat yang baik. Pemimpin kini haruslah menjauhi perkara mungkar seperti rasuah bagi mengekalkan keharmonian negara dari anasir dalam maupun luar. Dapat disimpulkan di sini bahawa setiap manusia mempunyai tanggungjawab yang mesti ditunaikan untuk memperolehi kedamaian, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Walau di mana kita berada, di zaman mana pun kita hidup, kita tidak boleh lari dari tanggungjawab ini. Pelantikan khalifah atau pemimpin perlulah memenuhi ciri-ciri kelayakan tertentu. Khalifah merupakan ketua negara yang berperanan besar dalam memimpin dan menjaga rakyatnya. Kuasa khalifah tidak terhad pada aspek keagamaan saja, malahan juga aspek keduniaan. Dalam melaksanakan tanggungjawab mentadbir negara Islam, khalifah mestilah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan utama seperti mana semasa zaman pemerintahan Rasulullah SAW. Oleh itu, pemilihan seorang khalifah atau calon khalifah mestilah berdasarkan kepada beberapa ciri. Antaranya ialah semestinya beragam Islam, lelaki yang merdeka dan juga adil. Keadilan dalam semua aspek atau perkara seperti percakapan, perbuatan atau tindakan dengan berpaksikan Al-Quran dan As-Sunnah. Seseorang pemimpin yang adil ialah pemimpin yang bercakap benar, bersikap amanah, sabar, menjaga batas pergaulan, menjauhi dosa dan menjaga maruah. Keadilan akan mewujudkan kemajuan, kesejahteraan dan keharmonian rakyat dan negara. Seterusnya, seorang khalifah perlulah berilmu kerana ilmu yang dimiliki membolehkan seseorang khalifah memutuskan suatu hukum atau membuat keputusan tepat terhadap masalah agama dan masalah duniawi. Khalifah bukan sahaja memerlukan ilmu agama tetapi juga memiliki ilmu keduniaan seperti ilmu perundangan, kewangan dan sosial. Ilmu akan melicinkan urusan pemerintahan dan pentadbiran. Khalifah juga perlulah mempunyai akal yang waras dan tajam. Tidak mudah dikaburi minda dan hatinya dengan harta yang melimpah ruah. Selain memiliki pemikiran yang tajam, seorang khalifah juga perlulah mempunyai wawasan yang jelas terhadap masa depan negara. Khalifah mestilah sihat, memiliki tubuh dan fizikal yang tidak berpenyakit. Kesihatan seorang khalifah sangat penting bagi menjamin pelaksanaan pemerintahan dan pentadbiran berjalan dengan lancar demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat dan negara. Warak dan berani juga adalah sifat yang perlu ada di dalam diri seorang khalifah. Kepentingan seorang ketua negara dalam Islam tidak hanya dari aspek siasah tetapi juga mengutamakan soal akhlak. Hal ini kerana khalifah akan menjadi contoh kepada rakyatnya. Tuntasnya, tanggungjawab manusia sebagai khalifah di bumi Allah Subhanahu Wa Taala perlulah dilaksanakan sebaiknya. Konsep khalifah amat wajar menjadi penghayatan dan bekalan hidup seorang Muslim. Ia membuktikan betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala mencipta manusia dengan dilengkapi pelbagai keistimewaan dan kelebihan bagi melaksanakan tugas sebagai seorang khalifah. Bentuk badan dan unsur-unsur fizikal manusia yang seimbang dikemaskan lagi dengan perasaan, akal dan roh. Keseimbangan antara rohani dan jasmani menjadikan manusia amat berbeza daripada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lain. Kelebihan ini diberikan oleh Allah bertujuan merangka menjadikan manusia sebagai khalifah bumi. Keelokan kejadian manusia yang menyerlah dengan bentuk fizikal, susunan anggota dan fungsi tubuh badan serta dilengkapi pula dengan akal dan emosi adalah bukti betapa hebatnya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Justeru itu, khalifah atau pemimpin masa kini haruslah sedar bahawasanya segala kekuatan, kemewahan yang dimiliki sekarang hanyalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kembalilah kepadanya sentiasa dan jauhilah perkara yang dimurkainya. Kita sebagai hamba-Nya haruslah sentiasa bersyukur kerana nikmat Allah sangat banyak. Tidak terkira lebih-lebih lagi berkenaan keseimbangan kejadian diri kita ini. Ia adalah bukti betapa bijaksananya Allah dalam mengaturkan segala-galanya. Seterusnya, khalifah dikurniakan anugerah akal fikiran, yakni satu anugerah yang membantu manusia menjalani kehidupan seharian. Manusia menggunakan akalnya untuk membina tamadun dan memulakan langkah bagi mencapai kemajuan untuk hidup yang lebih selesa.
cara hidup, pemakanan, tempat tinggal, susunan masyarakat dan segala perkara yang berkaitan dengan manusia, ianya akan sentiasa berubah, tidak seperti makhluk ciptaan Allah yang lain. Adalah menjadi tanggungjawab manusia menggunakan akal yang diberikan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Seperti yang kita tahu, seorang khalifah yang bijaksana haruslah merujuk dahulu dan berfikir panjang sebelum membuat apa-apa keputusan. Ini adalah salah satu cara yang boleh dipraktikkan di dalam kehidupan seharian kita. Selain itu, khalifah yang bijaksana pastinya menjadi tempat rujukan rakyatnya. Akal yang dikurniakan oleh Allah SWT perlulah diguna untuk perkara-perkara yang diredainya, bukannya perkara-perkara bid'ah, malahan sesat. Di samping itu, kita boleh juga mengambil iktibar dari sifat wajib yang perlu ada dalam diri khalifah, iaitu berilmu. Ilmu yang dimaksudkan bukan hanya dengan alam tabi'i dan fizikal, malah ia merangkumi tentang kerohanian dan ghaib. Dengan kejadian dan kelebihan diri yang dianugerahkan Allah SWT, manusia sepatutnya menangani pelbagai perkara dengan menggunakan kaedah berdasarkan ilmu. Ilmu yang dituntut bukanlah semata-mata merupakan maklumat dan kefahaman berkaitan sesuatu perkara, malah ianya hendaklah diguna pakai untuk mencerminkan kewajaran manusia sebagai khalifah yang bertanggungjawab terhadap dunia dan Allah SWT. Seseorang khalifah itu mestilah dapat memikul tanggungjawab dengan aman dan tanpa keraguan dalam membuat kata putus yang perlu berlandaskan hukum Islam. Sebagai seorang khalifah, juga mestilah mempunyai ukhuwah yang kuat supaya masyarakat yang dipimpinnya akan hormat dan memandang tinggi kepadanya. Kita dapat lihat semasa zaman Rasulullah SAW, iaitu semasa baginda berhijrah dari kota Mekah ke Madinah. Semasa berhijrah, mereka menolong antara satu sama lain walaupun mereka tidak mengenali. Oleh itu, sebagai seorang khalifah, haruslah menolong saudara kita, saudara dengan hati yang ikhlas, dan jangan biarkan mereka dalam kemurkaan dan kebinasaan. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahawasanya khalifah yang terbaik akan menggunakan segala ilmu pengetahuannya bagi menyelesaikan segala permasalahan rakyatnya. Sifat membantu antara satu sama lain adalah antara sifat yang perlu dipandang serius bagi menjadikan umat Islam cemerlang pada masa akan datang. Sekarang, saya akan teruskan pula dengan perbezaan dan persamaan Abdullah dan Khalifah Allah. Islam meletakkan dua taklif dan tanggungjawab kepada manusia sebagaimana hamba Allah yang menjadi penghuni di muka bumi ini, iaitu sebagai hamba dan khalifah. Manusia telah diciptakan oleh Allah untuk melaksanakan tugasnya sebagai hambanya, iaitu dengan cara mengabdikan diri kepada Allah dalam seluruh aspek kehidupan. Malah, perintah ini bukan sahaja dikhususkan kepada manusia, akan tetapi jin dan syaitan juga diciptakan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Peranan sebagai hamba. Yang pertama, mengabdikan diri dan memperbanyakkan amalan khusus. Sebagai seorang hamba, sememangnya kita berperanan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Cara mengabdikan diri adalah dengan melakukan segala perintah Allah dan meninggalkan segala yang dilarang. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang bermaksud, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Peranan sebagai seorang hamba yang kedua pula ialah menjalani hidup dan bermuamalat mengikut syariat Islam. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad adalah sebagai panduan kepada umat manusia dalam menjalani kehidupan mereka. Hal ini kerana tanpa panduan yang khusus, sudah tentu manusia tidak mempunyai hala tuju yang benar dan masing-masing ingin mengikut hawa nafsu dalam mengendalikan kehidupan mereka di muka bumi ini. Oleh itu, segala perintah dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran haruslah kita ikuti agar kehidupan manusia sentiasa berada dalam keamanan, kemakmuran dan terhindar daripada segala kezaliman. Selain itu, sentiasa menjaga keluarga supaya berada di atas jalan yang benar dan terselamat dari neraka. Sebagai seorang hamba, manusia juga berperanan penting dalam menjaga diri dan keluarga supaya sentiasa berada di atas jalan yang lurus, iaitu jalan Allah, yakni agama Islam. Selagi mana seseorang itu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, nescaya mereka pasti tidak akan sesat dan sentiasa berada di dalam rahmat,
dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini disebabkan manusia dalam menguruskan kehidupannya seringkali melampaui batas, alpa, lalai, leka, juga melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala seperti menzalimi orang lain dan mengambil hak saudaranya. Oleh itu, Allah telah menurunkan wahyu iaitu Al-Quran serta para nabi dan rasul yang diutuskan adalah bertujuan untuk memberi panduan dan petunjuk kepada umat manusia supaya tahu untuk mengurus kehidupan dan sentiasa berpandu arah di atas jalan yang betul dan benar. Ini juga berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, Adakah engkau hendak menjadikan orang yang akan merosakkan dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu? Allah berfirman, Sesungguhnya, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Surah Al-Baqarah ayat 30. Sekarang, saya akan teruskan lagi dengan peranan sebagai khalifah. Yang pertama, menjadi rahmat kepada alam. Allah telah anugerahkan kepada manusia sebagai khalifah yang menyebabkan Allah mengurniakan kepada manusia akal dan ilmu di muka bumi ini untuk memimpin dan membangunkannya. Manusia juga dibekalkan dengan kuasa dan pelbagai kemudahan termasuklah binatang ternakan, haiwan, tumbuhan, hidupan bumi dan laut sebagai punca rezeki agar manusia sentiasa bersyukur dan mengingati Allah. Oleh itu, Allah telah mengutuskan para nabi yang bermula daripada Nabi Adam AS sehingga kepada nabi yang terakhir iaitu Rasulullah SAW untuk memberi panduan kepada hamba-Nya cara untuk mentadbir dan mengurus kehidupan dengan baik dan sempurna. Peranan sebagai seorang khalifah yang kedua pula ialah menjalankan tugas dengan adil dan mengikut syariat Allah. Antara kelebihan manusia jika nak dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lain ialah manusia dianugerahkan akal oleh Allah. Manusia haruslah menggunakan akal fikiran untuk berfikir, memilih jalan yang baik atau buruk dan mengetahui perkara-perkara yang lebih jauh lagi. Selain itu, sebagai seorang khalifah juga, manusia memainkan peranan penting sebagai pemimpin. Sebagai contoh, para nabi, sahabat dan al-khulafa ar-rasyidin telah menunjukkan tauladan dan sirah yang terbaik untuk umat masa kini mencontohi mereka dalam pengurusan kepimpinan dan dalam berlaku adil kepada rakyatnya. Secara keseluruhannya, dapatlah saya simpulkan bahawa manusia yang telah dipertanggungjawabkan sebagai hamba dan khalifah di muka bumi ini haruslah memikul amanah dan taklif ini dengan baik. Demi menegakkan agama Islam yang telah Allah perintahkan hamba-Nya untuk berpegang teguh dengan ajaran ini, manusia memainkan peranan yang sangat penting dalam mengurus tadbir dan mencorak kehidupan ini. Jika baik pengurusannya, maka baiklah kehidupan di dunia ini kerana segala kerosakan yang berlaku di dunia ini juga adalah disebabkan tangan-tangan manusia itu sendiri yang mengurusnya. Hasilnya, segala kebaikan dan keburukan yang berlaku di muka bumi ini adalah berpunca dari diri kita sendiri. Dengan berakhirnya sesi